A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma selamatnya syukur Alhamdulillah. Siapa? Orang pertama menyapa tak apa? Ramai tu, ramai ya. Siapa yang pertama hari ni? Oh, Jebon. Jebon bukan ketawa, seronok. Jebon yang pertama, Puan Zainun, Haji Zainun dari Singborong Luhur, Jabada, Cik Non, ya. Lepas tu siapa? Cik Non, Hanina, Alam Ahmad, Amaris Gita Smith, Zurina Muhammad Isa, Rifa Marjan, Ani Runzi. Ini dia apa nama top 10 ya. Top 10 ya. Oh, tu dia hebat ya. Lepas tu semata apa Zurina, Anisuda, Kamisa Rasman masuk ya. Lepas tu Nur Hayati Bidin, Bibi Saidian, Rifa Marjan, Mazni Abdul Malik, Azza Insan, Lati Syahadah. Alhamdulillah. Syasha Arab masuk balik ya. Fiza AG, ni jangan nampak ni Fiza AG ni. Ya, Sharifah Azizah, ya, Ros Lili Daud Pohan, Zainab Hassan Azahani ya. 89 dah masuk kelas. Like dan share pada 10 geng, 10 grup minimum. Azahani, Azizah Awang, Hasnah Syari, Kedai Abadi, tu dia. Perlita Ubara, Zahra Azizi, Suraya Sanusi, ya, Misa, Jebon dah sudah, ya. Tengok banyak sangat orang masuk susah, ya. Saidi Lamid, Najir Rahman, Fauziah Maknayan, Jamilah Saleh, ya, Safri Kahar, Nur Ashikin, ya, Nisa Harisah, Mun Maisma, Zakia Khan, Saidi Lamid dah sebut, Misa dah sebut, Jamilah Saleh, Kefli Zul, JB dah masuk, Asna Syahari, apa nama, Saidil Lamid, Zahra Azizi, Miza Deni, ya, Fiza Ejidah dah sebut, Elnas, ya, Elnas Saimin, Wong Jowo dah masuk, ya, Aizan Izan masuk, Kutut Molin, good morning to you, Nurul Hasmizah, Najir Rahman, Ana Rahman, Asnita, Ramlah Lajat, ramai. 64 baru share. Come on, make it 200. Lati Saidah dah sudah. Najib Rahman dah sebut. Mahani Muhammad Shah. Maznini. Sharifah Aizah dah share. Terima kasih. Safwan Hadi. Terima kasih. Safridas dah. Siti Salmiah. Muhammad Mastan. Ya. Ya. Oh, Misa JB rupanya ya. Asmah Soaim. Alhamdulillah. Ramlah Zul. Jeffrey Makzin. Oh, Cik Puan Aminah, Syamsina Saad, lepas tu Siti Mariam Singapura. Salam satu, terima kasih. Sabaria Daud, Emma Hatun, Alexander Mann, Jawada, Siti Aminah Sarijo, Najib Rahman dah sebut, Mun Maismadah, Habibah Bah, Asma Saim dah, ya, Nurin Nur, Kutut, Alhamdulillah, Wafa Nurul, Sadiah Live, Sadiah Lili, mata tak apa. Fauzi Aziz, ya, Saidi sudah, Aziz Zahli sudah, Intan Sumayah masuk. Lepas tu Jawada dah, Maria Ahmad Shah dah, Cikgu Kutut dah, Olan Sepujangga. Mana cikgu-cikgu? Zahra Muhammad Nur, Nurizan Sulaiman, Ramlah Zul dah share, terima kasih. Wow, 172 share, baguslah betul. Nur Haji Osman, Azrul Aziz, Rina Maisa dah, ya, dah share. Sanusi Ismail, Jeffrey Mazin, ya, so Jeffrey Mazin minta kita doakanlah ya, untuk sahabat-sahabat kita yang tak sihat, kita doakan agar sihat ya, kena sabar, kena banyak bertaubat ya. Raizah Zain, ya, Musli, Cik T Pinit, ya, Ella Sweet, Fauzi Aziz, Raizah Zain, siapa lagi, Muhammad Ikhwan Abdul Hamid, Masukri Tayeh, Masukri ya, Syakirah Muhammad Nur, Ina Zalina, Marzati Muhammad Isa, Takeshi Kanishiro, lama tak nampak, ya, Ridwan John, ya, Nurizan dah sebut, Rosmini Ruslan,
Rashid, oh dah 208 dah. Tahniah, terima kasih ya. We are ready to go on ya. Kedai Abadi, Norma Basar, Intan Sumaira sebut, Mariadi Mengfong, yang Latifah Azizas, Has Abu, Khalijah Sairan, mana dia? Yang belum, Ika Fana, Wan Raja, dan yang lain ya. Terima kasih banyak-banyak. Hari ni hari Sabtu. Most of us is a holiday. Ramai yang ambil cuti panjang ya. Masjid pun agak lengang sikit, taklah kosong. Ya, semalam sembahyang Jumaat ya. Ramai yang balik kampung. Tahniahlah ya, ziarah ya, apa ni, keluarga, sahabat handai, adik-beradik di kampung. Syukur, alhamdulillah. Ini satu amalan yang sangat baik. Mudah-mudahan semuanya selamat dalam perjalanan masa di kampung dan dalam perjalanan pulang ke destinasi masing-masing, insya-Allah. Ya. Dan untuk mereka yang sakit, kita doakan supaya sabar, tenang, makan ubat, ceriakan diri dan banyak-banyak beristighfar. Mudah-mudahan itu juga sebagai terapi ya. Untuk ya, tu apa tengah balas mesej tadi ya. Baik, kita masih sambung ya topik semalam, iaitu tips menambat hati pasangan, bahagian yang kedua. Ya, dan program kita semalam dan hari ini dibawakan oleh webinar ya. Webinar pada 29 bulan 9 ya, iaitu tinggal hari ini berapa bulan? 17, 12 hari lagi. Komunikasi berkesan di tempat kerja untuk menjadi pekerja yang disayangi bos, rakan sekerja dan juga pelanggan ataupun orang awam. Kalau kita swasta, pelanggan. Kalau kita di jabatan kerajaan, untuk orang awam yang kita beri khidmat ya. Dan juga all the stock brokers lah ya. Ya, kita punya stock brokers, shareholders dan orang-orang yang berkepentingan dalam agensi kita. So, Tok Abah, dan ingatkan ya, untuk mereka agensi kerajaan dan swasta yang ada HRDF ya, maka apa nama kita ni yang swasta lah ya, kita akan claimkan untuk anda. Just bagi reference number HRDF apa nama keahlian, maka kita akan buatkan claim untuk anda. Jadi attend program Tok Abah ni tak payah bayar apa-apa lah, bukan percuma, dibayarkan oleh HRDF yang anda telah mencarum. Ya, syarikat anda, majikan anda telah mencarum ya. Dan saya diberitahu oleh Cikgu Nazrin, dia punya urus dia, untuk webinar ini, untuk webinar kita ni satu orang satu pack RM69. Untuk beli rakaman boleh ya, RM69 juga ya. Kalau tak dapat datang ya, dia ada hal, maka dia nak beli rakaman, fine, no problem ya, RM69 juga. Tetapi kalau nak dua-dua, ada orang nak beli itu untuk dia punya pejabat dan sebagainya, untuk reference, untuk rujukan kemudian. So kita reduce ya. Kalau nak attend plus beli rakaman cuma RM99. Patutnya berapa tu? 138. Kita duduk ke 99. Kalau dua-dua, attend webinar 69, beli rakaman 69, tapi kalau combine cuma RM99 ya, gitu. Nak membantulah ya. So ni memang kita bahas untuk disponsor oleh majikan ya. Tapi kalau nak bayar sendiri pun tak berat sangat, sebab ilmu tentang komunikasi ni masya-Allah ya. Walaupun komunikasi tempat kerja, tapi relevan untuk semua situasi dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tok Abah akan terangkan ya, tukar cara kita melihat kehidupan dan komunikasi. Komunikasi berkesan satu kewajiban, bukan satu pilihan. Kita wajib berkomunikasi, sebab kita berkomunikasi dengan diri, kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, dan kita berkomunikasi dengan manusia dan dengan alam. Ada orang bercakap dengan pokok, dengan burung, dengan semut. Di rumah Tok Abah sekarang banyak semut besar, semut merah. Tapi bukan kerengga, macam kerengga tadi tak gigit. Tapi banyak. Ya, adakah itu tanda nak banjir? Kadang bila semut, bila naik ke rumah, masuk ke rumah, naik ke rumah, itu tanda nak banjir. Mereka ya, insek ni ataupun haiwan dapat maklumat. Ni macam dululah nak tsunami, nak banjir besar, semua binatang dah tahu. Banyak binatang dah pindah tempatnya, semut-semut dah naik, binatang-binatang dah naik ke tempat tinggi. Tapi kita tak sedar. Tapi dengan teknologi terkini, kita pun juga dapat membuat telahan apa banjir akan berlaku ya, melalui pusat kaji cuaca dan sebagainya ya, humidity ya, semua kajian ya. So Tok Abah akan terangkan juga apakah kesilapan-kesilapan dalam komunikasi. Ini kita kena sedar, kita banyak silap. Dan apakah style
apakah cara gaya, ya, pendekatan kita dalam berkomunikasi. Ada yang dominan, ada yang peramah, ada yang senyap, ada yang simpan dalam, ada yang nak berdebat, ada yang kata dia betul. Ini jadi macam-macam jenis. Ada 13. Ya, 13 style komunikasi anda. Lepas tu kita kena transform diri kita. Dan yang penting Tok Abang akan terangkan. Ni jangan orang bincangkan ya. Dalam dunia pun jangan bincang. 11 Undang-Undang Minda. Yang Tok Abang kaji ada 17. Tapi kita akan kongsi dalam webinar ni 11 Undang-Undang Minda. Dan kaitannya dengan komunikasi yang berkesan. Apa yang berlaku dalam kepala? Bagaimana perbezaan komunikasi orang perempuan dengan orang lelaki? Orang tua dengan orang muda? Boleh tak kita berkomunikasi dengan vibration, dengan aura? Boleh tak kita berkongsi dengan berfikir saja? Apa maksud keserasian roh dalam konteks komunikasi berkesan? Itu dia. Dan kita akan bincangkan 33 tip komunikasi berkesan agar jadi pekerja yang disayangi bos, rakan sekerja dan juga pelanggan ataupun orang awam. Seronok, ya. So lebih kurang ada 150 ketua berbaloi. Ya, ramai juga yang dah mendaftar. Tapi Tok Abang nak minta seramai mungkin ya, beritahu kawan, beritahu anak buah, beritahu anak saudara, ya, bos-bos, sponsor your staff, terus segera minta izin. Ya, daripada bos masing-masing ya. Ingat untuk dia punya cuma RM69. Kalau nak buat beli rakaman pun RM69. Tapi kalau dua sekali cuma RM99. Ni kata Cikgu Nazrin. Okey. Let's go. So semalam kita berhenti Kak, pamer kasih sayang dalam bentuk yang pasangan suka. Itu tip nombor 5 semalam. Tip nombor 5 semalam ialah pamer kasih sayang dalam bentuk yang pasangan suka. Dan Tok Abang semalam sebut contoh yang silap. Contoh sebab kata ialah lagu Nasib Bungamu. Bukan Nasib Bungamu, tapi Untuk Bungamu. Lagu itulah Untuk Bungamu yang dicipta oleh, tak tahu apa yang menyanyikan oleh Mas Syabi. Kali pertama oleh Mas Syabi, kemudian dirakamkan semula oleh Allahyarham Datuk Ahmad Jais. Itu jiran Tok Abah di Kelang. Tok Abah batu 2, dia batu 10 ya, 8 batu ya, lebih kurang dalam 12 km lah ya jarak rumah kami. Beliau yang arwah yang menyanyikan lagu Untuk Bungamu. Ya. Kenapa pula Untuk Bungamu jadi isu? Jadi bila kita mempamerkan kasih sayang tu, kita menghargai ya. Contoh dalam seni kata lagu tu, sungguh beruntung bunga yang dijaga, dipupuk dan disiramilah jua oleh orang yang bijak dan mengerti, dijaga bunga sesungguh hati dari godaan si kumbang jati. Jadi artinya dia jaga bunga tu. Jaga bunga tu mungkin pasangan lah. Dia jaga pasangan dengan sesungguh hati dari gangguan persekitaran, gangguan manusia, binatang, haiwan dan paranormal. Kau tengok, belajar daripada seni kata lagu tahun 60-an. Untuk Bungamu. Lagu yang Tok Abah hafal masa kecil-kecil. Tahun 60-an tu Tok Abah baru berumur 10 tahun lah. Ya, umur 10 tahun kurang lebih ya. Jadi boleh ingat lah ya. Sampai hafal sampai sekarang. Dahsyat ya. So kita boleh belajar dari semua benda lah. Tok Abah bila dengan lagu Tok Abah kaji apa seni kata lagu. Ada kadang seni kata lagu tu tak betul. Ya, ikut zamannya lah kan. Ya, tapi bila kaji-kaji balik ya, okey lah tu. Sebab dia mengikut zaman dia. Jadi untuk zaman sekarang tu tak betul ya. Macam satu lagu tu dia banyak dosa di alam maya. Itu tahun 80-an punya lagu. Berdosa di alam maya. Ya, maksudnya di dalam dunia lah. Tapi sekarang punya maksud alam maya min melalui internet. Itu alam maya min internet, melalui social media dan sebagainya. Nampak tak? Jadi konteksnya sudah berbeza. Jadi sebenarnya kita kalau mengkaji itu kita kena tengok konteks. Kalau kita mengkaji pasangan ataupun hubungan kita, kena tahu konteksnya. Gitu ya. Baik. So, itu yang semalam. Sambung lagi ni. Tip nombor 6. Tip nombor 6 ialah Tok Abah rujuk beberapa website. Dia kata ini pun Tok Abah jarang perasan lah ya. Kita buat tapi kita tak perasan dia sebagai satu tip yang penting, iaitu kita lakukan perkara-perkara yang positif atau beri khidmat ya. Khidmat baru untuk pasangan secara spontan. Khidmat baru yang kita tak pernah buat.
tak pernah urut dia, tiba-tiba kita urut dia. Tak pernah urut, tiba-tiba kita urut. Ya, tanpa ada apa-apa implikasi. Tak ada niat lain lah, tapi nak mengurut. Contoh, ya, ya, tu apa lagi? Ya, kita buatkan dia sarapan. Tak pernah kita masak nasi goreng untuk pasangan. Tak pernah. Baik suami, baik isteri lah, ya. Tak pernah. Selalunya isteri pentingkan biskut mayat dia untuk suaminya dengan kopi 3 in 1. Kopi 3 in 1, dia tuang je dalam gelas, dia buat air panas, ya. Lepas tu dia bagi biskut mayat tu, bukan biskut mayat lah, biskut kering lah, biskut kering. Biskut mayat tu zaman dulu. Biskut mayat ni roti persegi yang keras, kalau baling kat orang silap-silap boleh pitam. Kena rendam dalam kopi panas dalam 3 suku jam, tak adalah. Dalam seminit baru dia lembut. Itu biskut mayat. Memang orang tak nak makan, kecuali dalam keadaan emergency. Masa petang-petang, hujan-hujan, tengah lapar, sedap. Biskut mayat pun sedap, rendam dengan kopi panas. Ataupun teh panas. Ya, dahsyat, ya. Itu pengalaman tahun 60-an. Tok Abah lah, ya. Biskut mayat. Banyak tempat panggil biskut mayat. Dia persegi memang keras, ya. Tak sedap mana, tak adalah macam biskut lemak. Biskut lemak sedap, lembut. Yang ini keras. Baling orang pitam. Gila kau mah. Ya, okey. Lakukan perkara atau khidmat baru untuk pasangan secara spontan, secara spontaneous. Cara tak dirancang lah. Jadi seronok sangat. Ya, tiba-tiba, ya, isteri yang tak pernah memotongkan kuku suami. Contoh, tengok kuku suami dah lain macam aja, dah dekat macam zombie tak. Pula Pontianak, ya, Pontianak perempuan ni, laki-laki apa? Kuntilanak. So kita tolong potongkan kuku. Sebenarnya ada sunnahnya, ya. Potongan kuku untuk pasangan, subhanallah. Ya, Tok Abah memang tak nak lah, ya. Tok Abah boleh buat, tapi tangan sekarang dah jagi, dah sakit-sakit. Mungkin satu masa nanti kita perlukan pasangan tolong potong kuku kita. Ya. Tapi zaman sekarang, alah, tak payah pergi ke manicure, pedicure, pergi ke spa. Bukan main. Yang mampu, yang canggih, pergilah ke spa. Ya, untuk medicure, pedicure, untuk potong kuku, untuk bentukkan kuku dan sebagainya. Ya, rias kuku dia. Macam-macam cara zaman sekarang. Tapi alangkah cantiknya kalau pasangan yang ramai, ya, ramai isteri yang beritahu tak payah, saya memang potong kuku suami saya potong kuku dia, saya kalau dia tak nak mandi, saya lap badan dia, tapi akhirnya dia masih nak curang juga, dia nak main kayu tiga. Akhirnya selepas anak saya pun tak tahan dengan perangai bapaknya, dia pujuk-pujuk saya, kami sekarang sudah berpisah. Kami sekarang sudah tak apa pun diam, ya. Dia dah 20 tahun berumah tangga, anak sulung 18 tahun. Anak-anak sendiri pun nasihat mak, sudahlah mak, abah tu memang tak boleh dibantu mak, tak boleh buat baik mak. Mak tinggalkan dia mak. Isinya seorang yang berkerjaya, suaminya pun yalah begitulah, ya, kurang bertanggungjawab, memang agak dingin dan memang agak zalim, ya, pada isteri dan anak-anak. Jadi anak-anak yang memujuk maknya untuk minta cerai. Ya, ini pun Tok Abah dengar, Tok Abah sedih lah. Ya, sedih sangat. Sebab isteri buat terbaik dah. Termasuk potong kuku. Ni kisah benar ni. Potong kuku, diurut, dilap-lapkan badan. Kalau tak nak mandi, dilapkan badan. Ini bukan, kita buat tu bila demam, tak. Ni bukan demam pun, saja. Dia malah nak ke mandi, isteri lapkan badan. Ya, hebat tak hebat isteri itu. Dan isteri itu memang dia cuba untuk memberi khidmat yang terbaik. Tapi akhirnya tumpaslah, ya, syahid dia punya hubungannya syahid dan mereka berpisah. Itu ceritanya. Allahumma selamat. Baik, so cuba fikirlah ni hari Sabtu kan, untuk separuh orang dia kerja, ya, untuk separuh tidak, tapi hari ni petang nanti, walaupun Tok Abah cuti hari ni, kita semua cuti, ya, kalau kat Selangor, ya. Kebanyakan kita cuti, tapi Tok Abah petang ni pukul 2 hingga 3.30 ada program webinar online, dengan sahabat-sahabat kita, warga Syarikat Takaful Brunei Darussalam. 1.5 jam Tok Abah akan berbincang dengan seluruh warga kerja Syarikat Brunei Takaful, ya, Brunei Darussalam, tentang isu memperkasa integriti di tempat kerja.
So Tok Abah dah berbincang mereka minggu lepas, 2 minggu lepas. Kita bermesyuarat apa masalah, cabaran dan apakah hasrat pengisian yang patut Tok Abah kongsi. So Tok Abah pun bagi outline. Dia kata ada tak tambahan? Dia kata semua, wah, tu sudah lebih daripada apa yang kami harapkan. Sudah bagus tu Tok Abah, sangat bagus tu. Terima kasih. So itulah ya yang Tok Abah akan kongsikan dengan sahabat-sahabat kita di negara Brunei Darussalam hari ini dengan syarikat Takaful Brunei Darussalam. Dia ada 2 anak syarikat di situ. So semua akan hadir sekitar 200 orang kot ya. Akan hadir secara online, memperkasi integriti at the workplace. Tok Abah excited ya. Seronok dah. Tapi pagi ni pukul 10.30 kami akan brunch. Satu keluarga ya. Cucu-cucu tidur mengelak bangun lewat. So kita akan brunch, breakfast campur lunch, brunch sekitar 10.30 pukul 11 di tempat pilihan di Bandar Baru Bangi. Jadi Tok Abah sempat nak ke pejabat pukul 1 kurang lebih sebab program kami untuk orang Brunei pukul 2 sampai 3.30 hari ini. Seronok ya. Dan Tok Abah cakap bolehlah soal jawab setengah jam ke sampai pukul 4, no problem. Dia kata, oh bagus kalau dapat begitu bagus, kata sahabat-sahabat dari Brunei Darussalam. Okey. Tu tip nombor 6, lakukan perkara khidmat baru untuk pasangan secara spontan, secara yang ikhlas. Ini nak menabat hati pasangan ya. Kalau mertua tengok pun, ya Allah bagusnya menantu aku ni ya. Tengok dia tolong buatkan sarapan untuk isterinya, dia basuhkan baju, disidaikan baju ya. Isterinya penat ya, shift malam ya, dia kerja shift malam jadi jururawat ke kerja kat kilang ataupun di mana-mana dia kat hospital ya. Jadi doktor ikut shift ya, maka dia suami tolong masak ya, tolong cuci baju. Tapi itulah ada jiran yang awak Tengok, kena Queen pun tengok, ada ke suami kena basuh baju, sidai baju. Padahal suami itu melakukan sunnah Nabi tu. Nabi sentiasa menolong kerja-kerja di rumah. Tapi orang yang tak faham, apa punya lelaki, tengok. Ada sahabat Tok Abah, ini kisah benar juga. Ada sahabat Tok Abah, dia ni seorang pegawai tentera. Tak payah sebutlah apa rank. Ya. So dia ni memang isterinya kerja shift. So dia akan tolong masak, tolong beri makan anak, tolong mandikan anak, tukar diaper, memang dia lah. Ya, isterinya kadang penat kan. Of course isterinya sangat baik, sangat hebat, kerjasama. Suaminya tukang baju, tapi dia kadang neighbor dia orang ni terlampau geng skoding, geng gosip yang kau-kau punya gosip. Jadi bila suami akan basuh waktu malam dan dia akan sidai waktu malam. Jadi di bawah rumah dia kan. Jadi dia sepit-sepitnya semua. Jadi orang tak akan terbang lah insya-Allah. Ya. Tapi di bawah bumbung, sebab jangan kita overnight letakkan pakaian di udara ya. Kalau tak ada cahaya matahari waktu malam. Dia pun jemur. Tapi nak jemur tu dia kata apa? Saya sebab nak mengelakkan fitnah, dia kata, saya letak towel atas kepala jadi macam tudung. Yang macam pakai tudung. Jadi jiran-jiran ingat, oh isteri dia sebab badan dia dengan badan isteri dia sama, dia kata. Ya, so jiran-jiran kata, intai. Jadi mengintai kan? Intai. Oh, malam-malam cuci baju. Ya, apa nama? Jururawat jiran kita ni. Padahal suami dia seorang pegawai tinggi dalam tentera. Pegawai tinggi dalam tentera ya. Dia tolong basuh ya. Dia tolong jemur baju waktu malam sambil letak towel. Tak faham sudah langkah, tak boleh bayangkan ke? Ya, komunikasi yang berkesan, komunikasi yang boleh dibayangkan, gambarkan dalam kepala. Tu tak apa ni berkomunikasi dengan anda. Ya, suami tu letak towel atas kepala macam pakai tudung dan dia jalan pun lenggok-lenggok sikit macam perempuan supaya jiran-jiran yang sekuding. Bukan suami dia tu isteri dia tu. Tengok pakai tudung tu. Gitu. Ya, fahamkan ya? Ini kisah yang Tok Abah dengar daripada sahabat-sahabat yang minta kaunseling, minta nasihat pada Tok Abah sejak 40 tahun yang lalu. Ya, okey. So, ingat program kita pagi ini dibawakan oleh webinar pada 29/9 komunikasi berkesan di tempat kerja menjadi pekerja yang disayangi bos, rakan sekerja dan juga pelanggan ataupun orang awam yang kita beri khidmat. Sangat penting, sangat seronok. Tok Abah excited. Dah cantik nota yang Tok Abah buat. Ya. So, peserta khusus akan dapat webinar selama hampir 3 jam. Lepas tu ada nota. Ya. Yang tak dapat hadir boleh beli rakaman. Kalau hadir RM69. Kalau nak beli rakaman saja 69. Tapi kalau nak buat dua-dua. Nak hadir dan nak beli rakaman untuk simpanan, untuk share dengan orang lain.
maka cuma RM99. Ya, both dapat dua-dua. Ya, kalau beli separate, ya, kalau campurkan dua-dua tu patut 138. Ya, tapi kita jelah, ya, baik bagi diskaun. Okey, so ingat macam mana nak register, ada link tu kat komen pin kat atas tu, ada link, ya. Buat, ikut saja, settle. Dah ramai yang mendaftar pun. Alhamdulillah. Baik. Tip nombor 7, beri sokongan, ya, kepada pasangan kita. Biarlah kita jadi tukang sorak atau cheerleader yang terbaik untuk pasangan. Pasangan kita nak belajar memasak. Muka koma nak masak. Ya Allah, senak perutlah kami. Alah, apa, nanti kata orang Kelantan, oh jangan masuk. Mek, nanti cerah perut. Ya, kami semua satu keluarga cerah perut. Itu Tok Wah belajar. Salah satu perkataan pertama bahasa Kelantan, ya, dialek Kelantan Tok Wah belajar tahun 73. 73. Sebab ada roommate orang Kelantan, cerah perut. Gapo dia, Ding? Nama dia Zainuddin. Gapo dia, Ding? Ding Cepo. Dia daripada Pengelan Cepo. Kita panggil dia Ding Cepo. So, cerah perut gapo dia? Oh, Allah, munai pun tai tu kan cerah. Dia tubik. Jadi perut cerah. Dalam perut tu tai. Dia sebut tai. Ya, semua tubik. Ya, tubik. Ya. Keluar. Semua keluar. Jadi perut cerah, masa depan gelap. Si Zainuddin ni, Haji Zainuddin Yusof ni memang lawak sikit. Dia suka buat lawak. Itu Tok Wah belajar kali pertama, perkataan cerah perut. Cerah perut. Perut jadi cerah. Sebab dah 17 kali terkucil, semua dalam perut, semua keluar. Jadi perut jadi cerah. Masa depan gelap, dia kata. Yalah, ceret-beret, diarrhea, ya, cerah perut. Ya, so bagilah sokongan, ya, pasangan nak belajar memasak, ya, belikan buku resipi. Tapi sekarang tak payah beli buku resipi lah, online, on the spot dia rujuk aja kat Google, malah boleh tengok YouTube, step by step ditunjuk secara praktikalnya cara nak masak. Dan kesannya ikut orang yang telah mencuba, sedap. Jadi walaupun kali pertama, sebab ditunjukkan step by step secara video. Secara video. Jadi bukannya boleh banyak macam mana, ya. Macam mana dia buat ni, macam mana. Tak boleh tunjuk, tengok. Ni kita ambil cili api ni, kita ketuk-ketuk je dengan pisau. Tak payah potong-potong, kita ketuk-ketuk. Nak buat nasi goreng kampung yang sedap dan pedas. Boy, ya. Nasi goreng ikan asin, ikan masin. Tu favorite Tok Abah, ya. Untuk nak pedas, mungkin ambil 5 biji cili api, kita ketuk-ketuk je. Yang cili api tu kita ketuk-ketuk, kita campak dalam tu. Boy. Dengan dia punya tangkai-tangkai sekali. Rupanya cili api pedas dan mungkin boleh keracunan perut ataupun sakit. Yalah, orang tak tahan perut, kan. Tetapi rupanya penawar kepada toksik ataupun kepanasan dalam cili api ialah di tangkainya. Ya, sebenarnya Allah turunkan punca penyakit macam kepedasan ataupun ialah boleh panas perut, boleh cerit-berit sebab makan terlampau pedas, tapi penawarnya pada tangkainya. Allah turunkan sakit, Allah turunkan ubat dekat. Allah turunkan, ya, bagi durian panas. Dia punya ubat ke mana? Kat pangsa durian. Pangsa durian kita letak air, rupanya ada kimia kat pangsa tu, ada kimia yang kita minum akan menyejukkan badan, akan cover kita punya stomach lining. Dahsyatnya Allah, hebatnya Allah, ya. So Allah turunkan sakit, panas badan sebab durian, dia punya penawar kat pangsa durian, kita letak ada kimia, kita air, dissolve the kimia, kita minum. Pedas cili api, ubatnya di tangkainya. Ya, kita makan udang ada kolesterol sebab ada line hitam, ya, ada benda hitam kat belakang udang yang besar tu, kita boleh tarik pun, itu kolesterol tu. So penawarnya kulit udang. Kulit udang diproses jadi chitosan ejanya. Chitosan, tu ialah penawar kolesterol. Rupanya dalam udang ada kolesterol, penawarnya kulitnya. Itu sebabnya kadang orang masak, bukan kadang-kadang orang kalau masak udang mesti tinggalkan kulit separuh, ya, sebagai penawar dia sebenarnya. Kalau nak dikunyah, nak dimakan, no problem. Ya, kadang keras sangatlah, ya. Ada yang keras juga, ya. Janganlah telan. Kalau dah takut terluka tali perut, kan. Ya. Okey. So apa lagi? Macam-macam lah, ya. Macam-macam, ya. Kalau kita nak basuh cili kering, nak buat sambal tumis, kan, cili kering basuh kan tangan kita pijak. Macam mana?
rupanya lalukan air bawah cili tu ke macam mana, ataupun pakai garam dan sebagainya. Garam tu dekat-dekat kan, dekat dapur tu kan. Cili kering dengan garam dekat-dekat. Jadi Allah turunkan masalah, Allah turunkan solusi dekat dengan dia. Satu lagi nak bagi contoh ya. Ini Tuan belajar pada para alim ulama dan para perawat. Rupanya bisa ular tedung, ular kapar, ular bisa lah ya. Dia punya penawar ialah pada ekornya. Pada ekornya ada penawar. Of course ada anti venom ya. Anti venom tu adalah ya. Anti venom dibuat daripada venom tu juga, daripada racun juga tu. Dia racun ya, ular bisa tu. Tapi kata pakar yang telah mengkaji dan terbukti benar ya, bila seorang mangsa dipatuk ular contohnya, cari ular itu, dan Allah punya hebat. Bila seekor ular mematuk seorang manusia, dia tak akan lari sebab dia tahu penawarnya ada pada ular tu. Jadi ular tu akan menyurut dekat dengan tempat dia mematuk mangsa. Dekat situ. Cari ular tu, bunuhlah ular tu ya. Potong ekornya dan telanlah ekor tu. Janganlah potong ekor tu setengah depa ya, 1 meter, setengah meter. Janganlah ya buruk. Ambil dalam 1 inci lah. Ya, ambil ekor ular tu dalam 1 inci. Ya, tak lalu nak telan. Gila nak telan elok ekor ular. Masukkan dalam pisang. Telan pisang. Dengan izin Allah akan neutralize poison. Tak payah uji kaji, tak payah test. Tak payah nak buat eksperimen ya. Ni ulama mengajar Tok Abah sejak tahun 86 Tok Abah belajar tu. Tapi Tok Abah berdoa supaya jangan diuji. Ya, jangan diuji sampai terpaksa gunakan kaedah itu untuk merawat ataupun menawarkan racun ular. Tok Abah memang ada fobia terhadap ular. Ya, ada fobia sikit. Bukan takut. Fobia je. Ya, bukan takut. Ya, cuma Tok Abah masuk umur 7 tahun, tolong bapa menuring getah kan. Terpegang ular lidi masuk umur 7 tahun sampai sekarang. Tengok ular ada sikit, tapi dah mula rawat lah. Secara psikologi Tok Abah dah rawat diri. Taklah menjerit. Dulu tengok ular akan menjerit. Tengok orang baling ular plastik pun Tok Abah menjerit. Punya fobia. Tapi sekarang bolehlah ya, taklah terlampau sekayau dengan ular. Okey. Beri sokonganlah. Suami nak belajar bertukang, suami nak belajar main bowling, suami nak belajar memasak, isteri nak belajar memasak, bagi sokongan, jadi cheerleader. Ya. Suami nak belajar tajwid, dah umur 50 nak belajar tajwid, lidah dah keras ya, kau pakai cincin emas, cincin perak, cincin suasa pun tak berubah. Janganlah, bagilah peluang ya. Belajar hukum, belajar tajwid itu wajib untuk mereka yang ada kesempatan dan peluang. Wajib. Sebab kita kena baca Quran dengan cara yang betul ya. Takut-takut nanti berdosa kalau kita baca dengan salah sebab tak nak belajar. Walaupun ada peluang untuk belajar. Sekarang ni sangat mudah nak belajar. Online boleh, secara webinar boleh, cara bertentang mukanya. Banyak sistem belajar tajwid yang sangat luar biasa. Tok Abah dulu belajar cara yang tradisional. Susah sikit lah, tapi yalah, okey lah, tu cara dulu kan. Tapi sekarang Masya Allah belajar tajwid so simple, so efektif. Dan sangat berkesan ya, untuk anak-anak cucu-cucu. Dahsyat. Dia baca Quran, umur 7 tahun baca Quran tajwid betul. Aduh, malunya kita ya. Malunya kita. Orang dulu sebab dia punya sebutan tak betul. Kalau Jawa pekat ya, dia panggil izazul zilati arzul zilzalah. Dia sebab dia tak diajar kan, dia sebut ijajul zilati arzul zilzalah. Jalah ijajul izazul. Alah, tu yang geng yang panggil Wak Channel, Zainal Channel, lidah dia lidah keras, lidah Jawa. Orang Sabah Sarawak pun panggil Channel juga ya. Jakaria ya, Jakaya. Ya. Baik. So, tip nomor 7, beri sokongan dan jadi cheerleader ataupun tukang sorak yang paling setia kepada pasangan kita untuk usaha mereka untuk memperbaiki diri, belajar skill ke, nak tolong belajar masak, belajar lipat baju, belajar buat kek. Alah, beli aje lah, senang. Awak buat kek kan sakit perut kita kan biskut ke baling anjing pitam.
Bagilah semangat ya. Beri sokongan kepada pasangan kita. Jika mereka nak berubah, nak belajar skill baru, nak mencuba benda baru, nak buat benda-benda yang positif, hobi baru yang baik, nak bersukan, nak berjoging, alah naik basikal yang ada pun tak ternaik, nak beli basikal baru harga RM15,000. Mengarutlah. Bagi sokongan. Tapi fikir betul-betul lah ya. Isteri kalau takut jadi membazir ya. Beli basikal RM15,000. Itu kira sederhana tu. Ada orang beli sampai 30, 40. RM100,000 jangan cakap lah. Ya. Ini untuk exercise. Bukan untuk pertandingan Olimpik. Ya. Exercise. Untuk Olimpik RM100,000 tu basikal dia. Sebuah. Ya. So, dia beli yang RM15,000 ya. Untuk apa ni, sebab tak malu dengan member-member. Sebab member punya yang paling murah pun RM10,000 dia punya basikal untuk exercise. Apa titanium lah, itulah. Ini Tok Abah pun tengok. Wow. Ni Tok Abah punya basikal harga dalam 300 kot ya. Basikal lama. Tapi kesannya sama aja kalau kita rajin berbasikal ya. Okey. Tok Abah sekarang pakai basikal statik je lah kat rumah. Itu pun jarang. Okey. Beri sokongan ya, kepada pasangan untuk mereka memperbaiki diri, belajar skill baru, untuk berkhidmat, untuk hobi baru, untuk belajar benda baru ya. Beri sokongan ya, pasangan kita amat bahagia ya, dan akan lekat hatinya pada kita. Tip untuk menambat hati pasangan nombor 7. Nombor 8. Tip nombor 8. Kita okey. Ingat program kita dibawakan oleh webinar pada 29 bulan 9. Ya, komunikasi berkesan di tempat kerja. Dia punya dalam bracket menjadi pekerja yang disayangi bos, rakan sekerja dan juga pelanggan ataupun orang awam. So sangat-sangat luar biasa, sangat penting ya. Dan in fact sedikit daripada bahagian daripada program tu, modul tu Tok Abah test ya. Test dengan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. 2-3 hari lepas ya. Kita buat untuk mereka dan mereka sangat seronok, sangat puas hati dan nampak dia menyimpan. Dia kata walaupun Tok Abah duduk saja webinar kan, duduk tak bergerak, kami pun tak bergerak selama 2 jam, kami tak bergerak, sangat seronok, kami faham, kami dapat penghayatan, kami boleh amalkan. Kata timbalan pengarah yang mewakili pengarah, sebab pengarah dia terus nak jumpa CM, Chief Minister, Ketua Menteri. Jadi timbalan pengarahnya yang buat ucapan penutup kepada program kita ni untuk Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. So itu yang kata beliau sangat terkesima, seronok sangat dengan program komunikasi berkesan yang Tok Abah berbentangan dengan mereka selama 2 jam lebih, mencari Tok Abah duduk je kat kerusi. Itu pun Tok Abah kat alustak. Kalang kabut sekapan, kalang kabut beli air, sebab program nak start pukul 9 pagi sampai jam 11. So alhamdulillah, fantastic. Tok Abah berhenti 11.20. Sangat seronok. Artinya, yes, the module has been tested, pre-tested and tested for the past 30 odd years. Tapi yang Tok Abah akan kongsi dengan anda dalam webinar pada 29 ni, ya, tip yang terbaru, yang terkini, yang konteksnya sesuai dengan situasi dan keadaan sekarang. Gitu. So please come ya. To our webinar, Tok Abah akan terangkan yang paling pentinglah 11 undang-undang minda yang mempengaruhi keberkesanan komunikasi, 33 tip berkomunikasi yang berkesan, dan juga style komunikasi anda supaya kita tahu ya macam mana aku begitu rupanya. Patutlah ya ramai orang berkawan, lepas tu lagi ya samalah seorang wanita tanya Tok Abah ya, kenapa saya ni ada ramai, dia masih bujang ya, umur dalam 30-an, cantik orangnya. Dia kata kenapa saya ni ramai orang nak berkawan dengan saya, tapi selepas 2-3 hari, selepas minggu terus jauhkan diri. Udah Tok Abah kata ya. So Tok Abah tanya 2-3 perkara. Rupanya style komunikasi dia amat intimidating. Kalau orang dengar, orang lelaki dengar macam terasa bodoh sangat bila nak berkawan dengan dia ni. Kita terasa bodoh. Jadi seronok ke nak kawan bila kita terasa bodoh? Tak seronok. Kita pun terpaksa jauhkan diri perlahan-lahan. Padahal ya, ialah wanita tu bertanya macam mana saya nak cari jodoh. Kalau semua orang yang suka berkawan dengan saya tapi tak sampai seminggu 2 minggu terus tinggalkan saya tanpa komen apa-apa. Tok Abah boleh tengok, sebab mungkin juga ada masalah paranormal, which is possible, tapi bila tengok kaji ya, mungkin tak nampak ada masalah paranormal, tetapi dia ada masalah style komunikasi yang intimidating, yang agak narcissistic. Ni semua ni Tok Abah akan bincangkan dalam webinar pada
29 hari bulan 9. Jom datang ramai-ramai, seronok, berbaloi ya, untuk semua orang. Walaupun ni untuk komunikasi tempat kerja, tapi orang dah bersara pun boleh, untuk atuk nenek pun boleh join sebab ianya bagus untuk ilmu dan dapat dikongsi dengan anak-anak buah, dengan anak cucu, dengan adik-beradik dan sebagainya. Come ya, pada 29 bulan 9 Tok Abah dah bersedia ya, temu janji kita 29. Okey. Oh, Tok Abah lupa ya, program kita hari ini juga dibawakan oleh Ani tadi untuk orang dewasa. Untuk anak-anak, ini dia. Excel Plus Perasa Coklat. Ini pun, Tok Abah pun minggu lepas dengan geng-geng apa nama, Didi and Friend. Didi and Friend buat show atas stage kat Quill City Mall. Kat Quill City Mall, Tok Abah dijemput untuk jadi juri pertandingan pantun kanak-kanak. Ada 10 orang peserta seronok. Ya, Didi and Friend buat show. Tok Abah nak menyanyi sama. Diorang tak kasih. Dia kata, Tok Abah tak payahlah. Tok Abah ada sesi nanti memberikan motivasi kepada ibu bapa sekejap lagi. So, seronok tengok Didi and Friend menari, menyanyi dengan 3-4 orang apa nama staff daripada geng-geng Didi and Friends lah. So, rupanya Tok Abah juga ada apa ni, anak Tok Abah ada booth lah ya, ada booth Syafas Trading ya, yang apa ni, dan berebut-rebut orang yang sebab ada sale, beli satu dapat satu free ya. So berebut-rebut orang beli Excel Plus Perasa Coklat yang sangat lazat, yang ada vitamin C plus ya, vitamin C untuk immunity, untuk tenang, ada kolesterol, susu awal lembu ya, sangat bagus untuk kesihatan, ada buah tamar, ada susu, ada DHA powder dan ada biji teratai yang ada aura ketenangan dan keseimbangan. So orang kalau tengok teratai pun tenang, pegang bunga teratai tenang, apatah lagi makan biji teratai. Allah punya kuasa akan dapat ketenangan luar biasa. Dan ratus ribu orang telah mengamalkannya, anak-anak yang sampai orang dewasa. Ni anak 2 tahun sampai anak umur 80 tahun. Relevan. Ya. So mudah-mudahan cucu-cucu Tok Abah semua memang inilah ya, tapi jauhkan daripada kanak-kanak. Dah bagi sebiji satu ya, pagi dan sebiji petang, jauhkan daripada mereka sebab lazat sangat. Mereka akan makan satu botol, sedap sangat. Kalau mereka makan satu botol apa jadi? Ada overdose ke? Tak ada overdose. Dia ni semua bahan-bahan organik, jadi tak ada masalah overdose, InsyaAllah. Cuma membazir. Okey, alright. So macam mana dapat ni? Adalah link kat atas tu ya, InsyaAllah. Baik. So point kita nombor 8 dan Tok Abah berhenti kat nombor 9 ya. So nombor 8, kawal perkara-perkara negatif. Malanglah kadang pasangan kita menjengkelkan, dia kadang-kadang dia cakap tak sensitif, dia tindak tanduk dia kasar, ataupun dia terkecilkan hati kita ya. Ini benda-benda negatif. Mana ada rumah tangga yang tak, mana ada lidah tak pernah tergigit. Tok Abah dulu tak faham sangat. Bila dah tua-tua mudah tergigit lidah. Ya. Mana ada bumi yang tak dihujan, walaupun kat padang pasir ada ditimpa hujan dari masa ke masa, sekali-sekala. Ya, maksudnya mana ada pasangan rumah tangga ya yang tidak pernah berkonflik. Ya. So artinya, so bila berkonflik apa nak buat? Kita kena rawat dengan cara yang hikmah dengan positif. Kalau dia ulang benda yang menjengkelkan, menyakitkan hati, kena tegur. Tapi tegur dengan cara hikmah. Tak apa sebut apa? Puji, gosok. Puji, gosok tu puji, gosok, baru inject. Inject tu artinya tegur. Puji dengan ikhlas and then tegur. Tengok suasana, tengok konteks, tengok situasi. Ya, kalau bergaduh di dapur, jangan tegur di dapur. Kalau bergaduh di dapur, bertengkar di dapur, kita cuba pujuk di bilik rehat, bilik tamu. Ataupun di kedai mamak, kedai Jawa, kedai Banjar ya, minum teh tarik dengan roti canai ya. Tak sebenarnya mamak saja yang jual roti canai ya. Sekarang Jawa, Melayu, orang Kelantan, orang Sieh ya, orang Sieh, orang Malay, semua buat roti canai ya. Sedaplah tu. Lebih sedap daripada yang mamak buat. Ya, Tok Abah tengok kalau masuk kat Kelantan, orang Tino ya, orang perempuan yang buat roti canai lagi lembut daripada mamak ya, buat ya, sedap ya. Tapi orang Kelantan makan roti canai, dia bubuh dalam dia punya kuah dal pun dia bubuh gula 2-3 sudu. Tok Abah berkata, ya Allah ya, dalam dal dia bubuh. Itu style dia orang lah ya. Okey, Kelantan sebab orang Kelantan mani-mani belaka ya, comel-comel. Okey, so kawal perkara negatif dengan cara hikmah, dengan tegur, dengan didik, dengan doa. Jangan biarkan ada orang dia memendam rasa, selepas bertahun-tahun dia meletup, akhirnya tak dapat repair ya, sebab dah terlampau lama sengsara, terlampau lama sedih, terlampau lama terluka hati sebab memendam rasa. Banyak benda negatif dalam rumah tangga ni kita kena bincang, kena
diperbetulkan, ditegur dengan cara yang paling hikmah, dengan cara yang paling positif, ya, untuk kebaikan bersama. Sebenarnya kena pegang, ya, kalau nak bernasihat kena pegang, duduk sebelah, jangan duduk berdepan, boleh berdebat, duduk sebelah, pegang bahu dia, cerita, puji dan tegur, ya, insya-Allah. Dan kalau tegur tu gunakanlah hujah-hujah yang boleh diterima. Kata mufti wilayah, ya, kata ustaz tu, Ustazah Asma Harun kata, Ustazah Isfadiah kata, Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa kata. Ini orang perempuan, kita sebut nama orang perempuan lah, ya. Dr. Rubiah K Hamzah sebut, kita nak kedut nama orang perempuan, ya. Dr. Ustazah Khadijah kata, ya. Ustazah Nuraini tu kawan awak tu kata, ya kan, ingat tak dia jadi kita gunakan nama-nama ikon. Jangan kata I nak, kalau boleh you book. Itu banyak orang begitu. Dah lama kahwin, takkan tak faham, itu pun tak tahu ke? Cakaplah, saya ni bukan ahli nujum, walaupun saya boleh pakai gerak matin, tapi abang ni pun, kepala abang ni bukannya bak kata orang Hokian nang buti nang kui buti kui. Abang ni ibarat nak kata orang bukan orang, nak kata hantu bukan hantu, ya. Jadi saya tak boleh baca, sebab abang ni memang macam makhluk dua alam. Orang lain saya boleh faham, tapi abang ni kejap nak kopi, kejap nak teh, kejap nak Milo, kejap nak holik, ya. Tak pernah konsisten. Jadi saya tak boleh baca. Kau orang perempuan boleh baca kepala suaminya, boleh baca ikut gerak batin, tapi sebab suami ni pelik, makhluk dua alam. Dan kajian tu abah, kajian, jangan percaya bulat-bulatnya. Ni sebagai panduan saja. Ni panduan, ni petua, bukannya fatwa. Jangan sampai khurafat. Ikut kajian tu abah. Kalau pasangan kita lahir 18 hingga 23 hari bulan, 18 hingga 23 bulan, sebarang bulan, mereka ni ada sifat makhluk dua alam. Dia sentiasa di pertengah-tengahan, ya, di tengah-tengah. Nak campur orang ada, nak sendirian ada, nak maafkan orang ada, nak dendam ada, ya, nak senyum ada, nak rajuk ada, ya. Dia ni bukannya confused, tapi sering menghadapi dilema dalam buat keputusan. Tapi mereka hebat, ya, sebab ada dua kehebatannya. Dia campur orang boleh, selesa, sendirian boleh, tenang, tak stres. Kurang stres walaupun seorang. Ada orang sendirian dia stres, tak boleh. Ada orang dia campur orang dia stres. Tapi orang yang 18 hingga 23 ni orang luar biasa. Tapi orang luar biasa ni cabarannya luar biasa. Gitu, ya. Okey, ya. Ini sedikit tip lah, ya. Tapi anda yang sudah berumah tangga lama lagi faham akan pasangan. Okey. Sekarang dah lebih 45 minit Tok Abah bersama. Tok Abah punya limit 45 minit. So Tok Abah pergi ke tip nombor 9. Lepas tu Tok Abah repap. Kalau panjang umur, esok mungkin ada masa kot. Besok tengok pukul berapa Tok Abah bertolak, ya, dari rumah untuk ke JB. Besok ke JB sebab ada wedding anak saudara, ya. So besok malam weddingnya. So besok pagi kami akan bertolak. Tak ada bertolak-tolak lah, naik kereta. Ada ke bertolak-tolak? Ada orang lahir buruk. Mana bertolak-tolak tak sampainya. Jangan tolak-tolak. Naik kereta ke naik train, naik kereta api, naik plane. Jangan tolak-tolak. Lahir buruk. Kami bertolak jam 9 pagi. Yang tolak-tolak ni buat apa tak sampai? Lawyer buruk. Tak faham sudah lah kau, ya. Okey, lawak bodoh. Okey, ni dia. Tip nombor 9 yang Tok Abah akan ulang besok kalau ada rezeki, kalau tidak lusa lah, ya. Peka apa yang pasangan suka. Kita kena peka, cakna. Kita kena really know what our partner like dan kita buat apa yang dia suka. Macam-macam ni luas ni. Termasuklah, kalau pasangan kita suka warna hijau, kita hijaukan diri kita jadi macam She-Hulk ataupun Incredible Hulk. Dah suami suka warna hijau, kita hijau, pakai hijau lah. Jangan hijaukan muka, jangan make up warna eyeshadow hijau, bukan. Banyakkan hijau di sekitar. Suami suka, isteri suka warna pink, kita pinkkan lah. Banyak pink, ya. Tu warna. Pakai pink. Kalau saya suka kalau awak pakai pink, pakailah pink. Apa-apa baju tidur pink, towel mandi pink, ya, dan sebagainya. Luar dalam pink. Contohlah, buat apa yang pasangan suka. Warnanya, coraknya, ya, perfumnya, apa yang pasangan suka. Dia suka makan tepung gomak. Tepung gomak lah tiap-tiap hari. Tepung gomak, ya. Dia suka putu piring lah selalu, ya. Suami suka Lopez de Esquerra, kuih Lopez, ya. So Lopez de Esquerra selalu. Ya, contoh lah, ya. So besok kita pinjam
tentang isu ya. So tak apa berhenti kat sini. So selamat pagi, selamat sejahtera, happy anniversary, happy birthday ya. Dan untuk mereka yang nikah semalam, hari ini atau esok, pengantin baru atau walimah, selamat pengantin baru, bahagia til jannah. Ya, dan untuk mereka yang dalam perjalanan ini, selamat dalam perjalanan sampai ke destinasi. Untuk mereka yang bekerja, selamat bekerja. Untuk mereka yang buat kerja amal, selamat lakukan kerja amal. Untuk mereka yang berbonding lunch ke breakfast bersama keluarga, selamat berbonding dengan keluarga. Mudah-mudahan anda semua dirahmati Allah ya. So ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.